Macam mana dalam masa 3 ke 6 minggu Jepun ni boleh bunuh lebih kurang dalam 300,000 orang. Okay, so video sebelum ni kita dah cerita pasal negara Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. So pelik lah kalau orang tak kenal Adolf Hitler ni kan. Disebabkan rasa benci yang terlampau sangat, finally akhirnya dia ni dah bunuh lebih kurang 6 juta orang Yahudi. Yang banyak bukan sikit-sikit ni. Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal Adolf Hitler, kita bukan nak cerita pasal askar Nazi, kita bukan nak cerita perang dunia kedua dekat Eropah. Tapi hari ni kita nak cerita pasal satu negara yang merupakan kawan baik Jerman juga, dan dia pun ada mission yang sama juga macam Jerman. So sebagai orang Malaysia, kita pun tahulah sebenarnya negara kita ni pernah mengalami detik hitam. Kita pernah kena jajah dengan Jepun, yang mana atuk nenek kita dulu memang berdepan dengan zaman yang sangat-sangat seksa. Kena bunuh, kena rogol, macam-macam lah, kena tindas, tak cukup makan, kebuluh. So hari ni kita nak cerita pasal negara Jepun ni. Tapi bukan cerita masa dia masuk ke tanah Melayu, tapi negara pertama yang dia masuk, iaitu China. Okey, sebenarnya sebelum Jerman mulakan perang dekat Eropah, sebenarnya Jepun dah mulakan dulu dekat belah, especially Asia Pasifik lah. So Jepun ni sebenarnya waktu tu dia banyak lah tengok negara-negara western ni, yang mana waktu tu memang zaman diorang ni colonize. Kalau tengok dekat ASEAN je, hampir semua negara dekat ASEAN ni semuanya kena jajah, kecuali Thailand. So waktu tu Jepun sebenarnya cuba untuk meniru negara-negara western ni. Dan disebabkan waktu tu sebenarnya Japan ni memang menghadapi masalah bahan mentah. So diorang tak ada bahan mentah untuk industri diorang. Tapi Jepun ni lain sikit tau cara dia. Maksudnya waktu abad ke-20 ni, kebanyakan negara-negara dah mula colonize dengan cara yang boleh kata moden lah, lebih kepada negotiation, ataupun kalau boleh tak nak gunakan senjata. Tapi bukan Jepun. Jepun memang nak guna cara paksa. Memang kalau kau tak nak, aku bunuh. Macam tu je. So nak jadikan cerita, waktu tu Jepun pun mulalah side untuk expand dia punya ekonomi ataupun industri. Tapi masalah dia, macam saya cakap tadi, dia kekurangan bahan mentah. Jadi waktu tu dia dah fikir dah, the only way cara dia untuk expand adalah dengan menakluk negara-negara lain. Dan waktu tu Jepun sebenarnya di bawah pemerintahan Maharaja Hirohito. Jadi bila dia fikir-fikir, dia tengok, so negara yang paling sesuai untuk dia mulakan penjajahan dia tu, dia tengok adalah China. Kenapa China? Kalau cakap secara demografik dia, China ni memang negara yang dekat lah dengan Jepun. Lepas tu banyak bahan mentah pula. Dalam masa yang sama, China waktu tu dia tengah ada masalah perebutan wilayah. Dia ni sangat tengah bergaduh antara dua parti, iaitu Parti Komunis China dengan Parti Kuomintang. So, leader Parti Komunis China waktu tu ialah Mao Zedong. Dan Parti Kuomintang pula adalah Chiang Kai-shek. So Jepun sebagai negara jiran dia ni mengintai dan tengok ini adalah satu peluang yang baik untuk diorang. At the end, Maharaja Hirohito ni decide untuk masuk ke negara China ni. So, mulalah penjajahan Jepun ke atas negara-negara Asia waktu tu, iaitu China adalah negara pertama yang diorang pilih. So pada Ogos 1937, sebenarnya lagi awal tau daripada Jerman, Jepun ni akhirnya masuk ke bandar Shanghai. So dalam perang ni, ataupun lebih dikenali sebagai Battle of Shanghai ni, Jepun akhirnya menang. So masa diorang serang Shanghai ni, diorang memang banyak gila pakai bom-bom daripada tentera udara. Diorang jatuhkan bom dekat bandar Shanghai ni. Lepas tu diorang bawa tentera-tentera diorang daripada seberang masuk ke China, and then diorang bergerak dengan sangat laju. So finally akhirnya Shanghai ni pun jatuh ke tangan Jepun. So waktu tu Mao Zedong dengan Chiang Kai-shek ni nampak ini adalah satu masalah yang lebih serius daripada masalah diorang ni bergaduh tak habis-habis. So akhirnya diorang ni pun bersetuju untuk bekerjasama. Dan then waktu tu disebabkan Shanghai ni dah hancur, dah terbakar, dah musnah dan jatuh ke tangan Jepun. So finally kerajaan China tak ada cara lain, diorang pindahkan pusat pemerintahan kerajaan ni daripada Shanghai pergi ke bandar Nanking. Mula-mula Maharaja Hirohito ni sebenarnya tak nak teruskan serangan dia tau. Sebenarnya waktu Jepun masuk dalam bandar Shanghai tu pun sebenarnya dah ramai askar-askar dia mati. So ramai tentera-tentera dia yang moral tengah down. So dia macam nak relax dulu lah. Tapi entah kenapa tiba-tiba at the end dia tukar rancangan dia nak masuk bandar Nanking tu. So bermulalah nightmare sebenarnya untuk orang Cina tau. Lepas dia Jepun decide untuk teruskan diorang punya serangan ni ke arah bandar Nanjing, waktu tu memang diorang ni memang tak ada hati perut lah. So bila Chiang Kai-shek, waktu tu dia Presiden Republik China ni, bila dia tahu yang Jepun ni nak teruskan serangan diorang ni, dia pun tak sanggup nak letak lagi askar-askar elit dia untuk defend bandar Nanking ni. Dekat Shanghai pun dah ramai yang mati. So takkanlah nak korbankan yang balance ni pula kan. Sebabkan tak ada choice, dia reserve dulu askar-askar ni, and then dia letakkan kebanyakannya askar-askar yang tak terlatih. Sebab plan dia waktu tu sebenarnya, dia ni kalau boleh nak tarik tentera-tentera Jepun ni masuk ke dalam wilayah-wilayah yang pedalaman-pedalaman diorang ni. Lepas tu baru dia counter attack kat situ. So waktu tu dekat Nanking ni cuma tinggal askar-askar yang tak terlatih tu. China waktu tu memang tak letakkan harapan sangat untuk defend bandar Nanking ni.
Sebenarnya dekat bandar Nanking ni ramai orang-orang western tau. Tapi disebabkan bandar ni dah nak kena serang, so ramailah yang decide untuk tinggalkan bandar Nanking ni. And then daripada banyak-banyak yang tinggal tu, finally cuma 22 orang saja yang tinggal. At the end diorang decide untuk buat satu komiti yang dinamakan International Committee. So community ni lah sebenarnya antara kumpulan yang penting tau untuk defend bandar Nanking ni. Diorang decide untuk lantik seorang ketua daripada kumpulan diorang ni. Diorang pun pilih satu businessman ni daripada Jerman, iaitu John Rabe. Salah satu sebab kenapa dia pilih John Rabe ni, sebenarnya John Rabe ni adalah member kepada parti Nazi. Disebabkan waktu tu kan Jepun dengan Jerman ni, diorang ni dah ada hubungan kerjasama. Dan John Rabe ni sebenarnya memang declare terang-terang dia ni memang pro-Nazi. Dan dalam masa yang sama, dia ni sayangkan orang-orang Cina, especially orang-orang bandar Nanking ni lah. Sebab dia dah duduk kat sini lebih kurang dalam 30 tahun. Masa dia duduk dekat sini, orang Cina ni layan dia dengan baik. So dia memang betul-betul sayangkan orang Nanking dan bandar Nanking ni sendiri. Dan dia decide dia memang akan tolong defend orang-orang kat sini. So mula-mula komiti ni dapatlah yakinkan sikit tau kerajaan Cina untuk keluarkan sikit diorang punya askar yang tak terlatih ni, untuk elakkan ramai lagi yang mati nanti. Dan lepas tu komiti international ni dia buat satu safety zone lah, sebenarnya untuk orang-orang awam berlindung dekat situ, supaya tak kena bom ke, tak kena tembak dekat luar sana lagi bahaya kan. So diorang kumpul dekat sini. Sebenarnya safety zone ni dekat pekarangan rumah John Rabe ni je. So sebelum tentera-tentera Jepun ni sampai ke bandar Nanking, Maharaja Hirohito ni sebenarnya dia dah dengar cerita lah yang tentera-tentera Jepun ni ada buat perkara-perkara yang tak elok. Contoh dia macam membunuh, merogol apa semua. So bila dia dengar cerita tu, so dia pun decide untuk hantar anak dia sendiri dekat sana, iaitu Prince Yoshihoko Asaka. Pada 5 Disember 1937, anak dia ni pun sampailah dekat bandar Shanghai ni. Kononnya untuk membetulkan lah apa yang tak betul dekat tentera Jepun ni kan. Okey, lepas tu waktu dia sampai je ke dekat bandar Shanghai ni, dia punya commander division dia, so dia pun beritahu kemungkinan besar kita ni akan dapat kepung 300,000 orang, especially askar-askar Cina, tapi termasuklah dengan orang-orang awam ni. So bila Prince Asaka ni tahu, dia ni arahkan untuk bunuh semua orang yang ada dekat situ. Ada yang cakap sebenarnya itu bukan arahan Prince Asaka, tapi arahan orang bawah dia yang gunakan nama Prince Asaka ni untuk bunuh tahanan-tahanan tu. So finally pada 9 Disember 1937, akhirnya Jepun ni pun sampailah dekat kubu terakhir bandar Nanking ni lah, sebelum masuk betul-betul ke bandar Nanking ni. Dan bila dia sampai dekat situ, waktu tu Jepun ni sebenarnya dia edarkan macam satu risalah-risalah. So daripada pesawat-pesawat udara dia jatuhkan di risalah-risalah ni dekat dalam bandar Nanking ni. So dalam risalah tu sebenarnya dia suruh orang-orang Nanking ataupun tentera-tentera Cina yang ada dekat situ untuk surrender. So waktu tu John Rabe yang salah seorang yang baca risalah tu, dia ni pun hantarlah macam satu telegram, satu dihantar dekat kerajaan Cina waktu tu untuk minta tentera Cina waktu tu just surrender je, tak payah lawan. Dan dalam masa yang sama dia hantar satu lagi telegram dekat headquarter tentera askar Jepun dekat Shanghai. So dia minta gencatan senjata selama 3 hari. Tapi waktu tu Jepun sebenarnya dia bagi tempoh 24 jam. So bila dia tunggu, tak ada apa-apa reply, dia orang ni pun masuk lah. Dia jatuhkan bom, memang hancur lebur bandar Nanking ni. Bila Jepun dah mula boleh kata conquer bandar Nanking, kat sinilah bermulanya peristiwa pembantaian Nanking yang sebenar. So waktu ni sebenarnya Jepun mula bunuh, rogol, merompak, seksa. Dan waktu tu John Rabe ni sebenarnya dia cuba sedaya upaya dia nak selamatkan orang Nanking ni, tapi lampau ramai kan. Dan safety zone dia ni yang dia buat tu memang tak boleh nak muat ramai-ramai, boleh selamatkan beberapa orang je. So ramailah tentera-tentera Cina waktu tu yang takut, dan diorang ni tak pakai baju tentera tau, diorang pakai baju biasa. Diorang nyorok dalam safety zone ni. Tapi itu pun tentera Jepun dapat diorang ni masuk dalam safety zone tu, diorang tangkap askar-askar yang cuba menyamar ni, diorang bunuh kat situ juga. Dan John Rabe ni pernah tulis dalam satu diary dia kata macam mana kejam tak kejam Jepun ni. Ada satu malam tu dia nampak 2 orang askar Jepun ni panjat dia punya tembok pagar kat belakang rumah dia. Dia gunalah kuasa Nazi dia tu, tunjuk yang aku ni sebenarnya member pada parti Nazi. Askar Jepun ni pun cabut lah. Tapi bila askar Jepun ni keluar daripada rumah dia, besok tu dia dapat berita yang jiran depan rumah dia ni kena rogol. So sebenarnya John Rabe kata itu adalah benda biasa. Satu malam boleh dikatakan lebih kurang dalam 1000 perempuan kena rogol. So sepanjang 3 ke 6 minggu ni sebenarnya hampir 20,000 ke 80,000 orang perempuan yang dirogol, yang dicabul. Biasanya tentera-tentera Jepun ni diorang ni akan masuk ke dalam rumah-rumah yang mana ada anak perempuan ni, diorang akan tangkap untuk diorang rogol. Siapa yang cuba defend waktu diorang tangkap anak perempuan ni, memang diorang akan bunuh. So selama 6 minggu ni ni memang peristiwa hitam lah untuk orang-orang Cina yang duduk kat bandar Nanking waktu tu. Dan benda ni sebenarnya masih lagi kontroversi sampai ke hari ni. Even Perdana Menteri Jepun pun pernah minta maaf dekat kerajaan Cina. Tapi ramailah nasionalis
polis Jepun ni yang tak puas hati, yang diorang kata benda ni tak pernah berlaku lah. Diorang kata sebenarnya tentera Jepun ni cuma bunuh tentera-tentera Cina je, tak ada bunuh orang-orang awam pun. So lebih kurang lah macam tu lah cerita pasal pembantaian Nanking ni. Macam mana dalam masa 3 ke 6 minggu Jepun ni boleh bunuh lebih kurang dalam 300,000 orang. So sampai sini je cerita kali ni. Nanti kita jumpa lagi. Kalau korang ada apa-apa nak tambah, korang boleh tulis je lah dekat bahagian komen tu. Terima kasih.